Okey, baik. Cikgu akan terangkan dan bincangkan soalan 7.1C. Jadi yang pertama, dia dah bagi di sini ialah graf jarak masa menunjukkan masa yang diambil oleh dua orang peserta terbaik dalam 100 meter semasa kejohanan olahraga SMK Sinar Harapan. OE mewakili larian Rizal. Jadi kamu tandakan di sini. OE iaitu yang warna merah ini ialah larian bagi Rizal, dan OABC ialah larian bagi Jeffrey. AB ialah masa yang diambil oleh Jeffrey sebelum meneruskan lariannya kerana terjatuh. Okey, jadi waktu di mana kecurunan ini mendatar, okey, ataupun graf ini mendatar, iaitu kecurunan sifar. Okey, ini keadaan di mana Jeffrey terjatuh. Jadi soalan yang pertama minta kamu hitung kerugian masa. Okey, kerugian masa dalam saat, kerugian masa yang diambil oleh Jeffrey dalam pertandingan. Okey, so Jeffrey ialah graf yang berwarna hijau. Jadi kerugian masa merujuk kepada kecurunan sifar di mana ketika Jeffrey jatuh. Jadi untuk soalan yang pertama yang A, kamu cuma ambil 9 tolak 6, iaitu 3 saat. Jadi inilah masa kerugian Jeffrey. Okey, baik, soalan seterusnya, soalan B. Adakah Jeffrey berpeluang untuk menang, iaitu untuk menjadi johan dalam acara 100 meter jika dia tidak jatuh? Okey, jika dia tidak jatuh, adakah dia berjaya menjadi johan dan mengekalkan kelajuannya sepanjang larian? So, jadi kalau kamu tengok di sini, maksudnya kalau Jeffrey tak ada kecurunan mendatar ini, maksudnya grafnya straight sahaja, lurus sahaja sampai ke atas. So, adakah dia akan menang? Jadi untuk mengira, oleh kerana dia mengekalkan kelajuan, jadi kita kira laju untuk tempoh masa yang pertama ini. Kamu kira dulu laju dia. Okey, kira laju. Inilah laju iaitu kecurunan. Jadi untuk soalan B, untuk lajunya ialah jarak bagi masa, jaraknya ialah 50 meter. Masanya ialah 6 saat. Jadi kamu akan dapat 8/1/3 meter saat negatif 1. Okey, bermaksud kelajuannya daripada O ke A. Oleh kerana kelajuannya seragam, okey, seolah-olah ini tak ada lah, AB ni tak ada. Okey, jadi oleh kerana nanti dia kata Jeffrey mengekalkan laju yang seragam hingga ke penamat, hingga ke 100 meter. Jadi bermaksud laju masih sama, 8 meter per saat. Jadi kita kira masa lah, masa diambil. Masa yang diambil. Okey, masa yang diambil, kamu hanya perlu ambil laju. Okey, JLM. Okey, JLM. Jadi nak dapat masa ialah jarak bahagi laju. Jadi jarak kamu bahagi dengan laju. So, berdasarkan soalan, jarak kamu yang terakhir ialah 100 meter. Okey, dan laju kamu ialah 8/1/3. Guna laju yang sama. Jadi, kamu akan dapat 12 saat. Jadi, bermaksud 12 saat ialah waktu penamat lah, tempoh larian bagi Jeffrey. Jadi, Jeffrey boleh tamatkan lariannya masa 12 saat. Okey, kalau dia tak jatuh. Jadi, adakah dia boleh menjadi pemenang? Dan kamu boleh terangkanlah. Jadi, Jeffrey boleh menjadi pemenang kerana dia boleh menamatkan lariannya dalam tempoh 12 saat. Okey, so itu untuk soalan yang pertama. Baik, untuk soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Graf jarak masa yang tidak lengkap mewakili perjalanan Encik Jumali sejauh 100 km. Diberi kadar perubahan jarak terhadap masa untuk 60 km pertama. Okey, 60 km pertama. So, jarak perubahan ini merujuk kepada laju. Tengok unit kan? So, maksudnya kecurunan lah. Kecurunannya ialah 72.6.
72. Okey, 72. Baik. So, dia minta kamu tentukan nilai T yang pertama. Okey, so ini dah ada dia punya laju kilometer per jam. Jadi, kamu boleh carilah. Baik, cikgu kira di sini. Untuk soalan yang pertama A, kita nak cari masa iaitu T. Jadi, kita ulang balik. Ingat ya, segitiga kamu. JLM. Okey, JLM. Di pelajar kena ingat. Seterusnya, kita teruslah. Kita nak cari masa. So, masa T1 kamu iaitu T1 ialah jarak kamu iaitu 60 bahagi dengan laju yang diberi iaitu 72 kilometer jam. Okey, kilometer jam tolak 1. Okey, so di sini ialah kilometer jarak kamu. Jadi bila kamu kira, kamu bahagi, kamu akan dapat 5/6. 5/6 ini ialah unitnya ialah jam lah. Sebab laju kita dalam jam. Jadi oleh kerana masa kita dalam minit di sini, jadi kena darab dengan 60. Baik, so kamu akan dapat 50 minit. Okey, so ini untuk soalan yang pertama, A. Baik, soalan yang kedua, B. Jika kereta Encik Jumali, okey, di sini 50 cikgu tulis siap-siap. Okey, jika kereta Encik Jumali berada dalam keadaan pegun selama 20 minit, okey, so ini ialah pegun, keadaan pegun. Selama 20 minit, hitungkan T2. Okey, so dia maksudnya tempoh masa di sini ialah 20 minit lah. Jadi, kamu boleh terus dapat T2. Okey, so T2 sama dengan 50 tambah 20 iaitu 70 minit. Okey. Baik, seterusnya soalan C. Okey, seterusnya soalan C. Okey, so kalau kamu tengok di sini, Allahu Akbar. Okey. Perjalanan diteruskan dari B ke destinasi dengan laju purata. Okey, daripada B diteruskan ke destinasi seterusnya dengan laju purata 75 km per jam. Okey, lengkapkan graf jarak masa untuk keseluruhan perjalanan Encik Jumali. Okey, so di sini kamu dah tahu jarak. Kita dah ada jarak. Kita dah ada laju. Jadi kita bolehlah cari masa. Kan? Okey, so apa yang kamu perlu buat di sini? Untuk soalan C, kita dah ada laju kan? So kita just nak cari masa. Okey, masa rumusnya ialah jarak bahagi laju iaitu jarak kamu 100 bahagi dengan laju kamu iaitu 75 km per jam. Yang ni kilometer. Okey kan? Baik, so bila kita dah dapat di sini, kamu terus bahagi. Jadi, di sini kita tak bolehlah terus ambil 100. Kan? Sebab apa kita tak boleh ambil 100? Sebab kalau 100 jarak daripada 100 sampai bawah. Jadi di sini kamu kena ambil jarak tempoh ini sahaja. Okey, tempoh ni. Okey. So 100 kena tolak dengan 60. Okey, 100 kena tolak 60 sebab kita nak tempoh graf ni nak naik takat mana je. Kita nak tahu dia naik takat mana. Okey. Kita nak tahu masa di sini. Okey. So macam mana kita nak buat? Kita kira ini dan kita tolak dan kita bahagi. Kamu akan dapat 8/15. Okey, boleh kira. So ini sebenarnya dalam jam. Jadi perlu tukar kepada minit. Darab dengan 60. So kamu akan dapat 32 minit. Okey, 32 minit merupakan tempoh masa daripada T2 sampai ke belakang ni lah. T akhir. Okey, tempoh masa di sini 32 minit. Jadi di sini tadi T2 kamu dah dapat jawapan 70. Okey, jadi untuk nilai yang terakhir di hujung sini, okey, kamu kena ambil 70 tambah 32.
Jadi masa yang terakhir kamu ialah 102 minit. Okey? Boleh? Okey, itu untuk soalan C. Jadi masa kat hujung sini ialah 102. Baik, seterusnya soalan D. Okey, untuk soalan D. Untuk soalan D, kita tengok di sini. Jika perjalanan dari O dimulakan dari pukul 9.30 pagi. 9.30 pagi, hitung waktu Encik Jumali sampai di destinasinya. Okey, so kamu tengok di sini. Dia kata kalau mula pada pukul 9.30 pagi. Okey, bermaksud kat sini dia mula pukul 9.30 pagi. Jadi kamu tengok masa yang dia ambil ialah 102 minit. Jadi untuk soalan D, 9.30 pagi, kamu kena tambah dengan 102 minit lah. 102 minit itu bermaksud 1 jam. Kamu tolak lah. So, kamu akan dapat 1 jam 42 minit. Jadi, bila kamu tambah, okey, 9.30 tambah 1 jam 42 minit, kamu akan dapat 10.72. Okey, so lebih daripada 60, kamu tolak lah. 2, 12, so ini tambah 1, so 11. Okey, so masa kamu akan tiba ke destinasinya ialah pada pukul, iaitu pada jam 11.12 minit pagi. So, itu waktu kamu tiba. Okey. Baik. Untuk soalan yang seterusnya. Okey, untuk soalan seterusnya. Soalan yang ketiga. Encik Jamal ke Padang Besar bersama keluarganya. Semasa perjalanan pulang ke Jitra. Okey. Okey, maksudnya tempat asal di sini ialah Padang Besar. Okey. Kan? Nampak Cik Jamal ke Padang Besar bersama keluarga. So, sekarang dia nak pulang lah. Maksudnya daripada Padang Besar, nak pulang ke Jitra. Dekat sini tempat rumah dia. Dia singgah di Bukit Kayu Hitam. Jadi, keadaan di sini ialah di Bukit Kayu Hitam. Okey. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan pulang dari Padang Besar ke Jitra lah. Padang Besar balik ke Jitra. Okey, hitung tempoh masa kereta Encik Jamal berada dalam keadaan pegun. Pegun bermaksud berada pada kedudukan graf yang mendatar. Okey, so tempoh masa kamu just ambil 55 tolak dengan 30. So, kamu dapat 25 minit. Ini tempoh pegun. Okey. So, selesai soalan yang pertama. Soalan yang kedua, diminta kamu diberi laju purata perjalanan dari Padang Besar ke Bukit Kayu Hitam. Okey, laju purata ialah 66. Baik, macam cikgu bagi tahu sebelum ini, laju purata ataupun laju ialah kecerunan graf. Bermaksud kecerunan di sini ialah 66. Okey. Hitung nilai P. Jadi, kamu tahu nak cari laju mesti ada jarak dan juga masa. Okey. So, laju dah diberi. Jadi, tak ada masalah di sini. Jadi, kita nak cari P. Okey, sebelum itu, kita dah ada. Cikgu kira di sini. Okey, so kita dah ada laju 66. Laju ialah jarak kamu. Okey, oleh kerana 66 daripada Padang Besar sampai ke Bukit Kayu Hitam, bermaksud jarak kamu ialah inilah. Daripada P sampai 60. Maksudnya 60 tolak dengan P. Okey, tempoh jumlah jarak kamu ialah 60 tolak dengan P. Kita tak boleh ambil semua. Semua sampai ke bawah. Okey. So, kita nak untuk tempoh laju 66 sahaja.
Okey, laju bahagi dengan masa. So, masa di sini kamu ada 30 saat. Okey, tapi oleh kerana dia 30 saat, kita kena tukarlah jam, so per 60. Okey, so jadi kamu just tekan kalkulator, 66 darab 30 per 60. So, kamu akan dapat 60 tolak P, kamu akan dapat, okey, so tekan kalkulator, kamu akan dapat 33. Okey, kemudian buat linear. Okey, kamu buat linear seperti biasa. Jadi P, kamu akan dapat 60 tolak 33. Jadi nilai P kamu ialah 27. Okey, maksudnya P di sini 27. Baik. So, selesai. Soalan yang pertama. Okey, yang kedua Roman. Hitung jarak di antara padang besar dengan bukit kayu hitam. Hitung jarak. Okey, soalan minta kamu cari jarak antara padang besar dengan bukit kayu hitam. Padang besar ke bukit kayu hitam. Okey, hitung jarak maksudnya dia nak yang inilah. Inilah jaraknya. So, nak dapat jarak, ambil 60 tolak 27. Kamu akan dapat 33 kilometer. Okey. Baik, seterusnya untuk soalan Allahu Akbar. Baik, untuk soalan C. Jika Encik Jamal memandu dengan laju purata 64.8 km per jam semasa perjalanan pulang ke rumahnya dari Jitra dari Bukit Kayu Hitam. Maksudnya dari Bukit Kayu Hitam sampai ke Jitra, lajunya ialah 64.8. Okey. So, soalan minta kamu hitung nilai T. Okey, maksudnya kita nak masa kita lah. Okey, masa kita yang ini. Kita dah ada laju, kita dah ada jarak. Jadi sepatutnya tak ada masalah. Pelajar boleh kira. Baik, so untuk soalan C, macam mana kita nak buat? Okey, kita cari dulu masa. Okey, masa, nak cari masa. Cikgu kira kat sini. Okey, C iaitu laju ialah 64 laju sama dengan jarak 27 bahagi dengan masa iaitu T. Okey. Kemudian kamu selesaikan linear. Okey, buat linear. So, T kamu akan dapat, okey, 64 ni duduk di bawah lah, bahagi. So, kamu akan dapat 5 per 12. 5 per 12 ini ialah 5 per 12 jam. Okey, oleh kerana T dalam minit, darab dengan 60. Jadi, kamu akan dapat 80 minit. Okey, so bermaksud nilai T di sini ialah 80. Okey. Baik, so selesai yang C. Seterusnya kita tengok soalan D. Hitung laju purata keseluruhan perjalanan dalam kilometer per jam. Laju purata bermaksud jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. So, jarak kamu dah ada 60, masa hujung sekali pun kamu dah ada 80. Okey, jadi untuk soalan D, laju purata sama dengan jumlah jarak kamu iaitu 60 bahagi dengan 80. Oleh kerana 80 ini dalam minit, okey, so kamu kena per dengan 60. Kan dia nak dalam jam kan? So kena bahagi balik 60. Jadi 60 per 80 per 60 lah. Jadi just tekan kalkulator. Bila kamu kira, kamu akan dapat lajunya ialah 45 km per jam. Okey, so cikgu harap kamu faham untuk 3 soalan ini.